Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni Abang nak bercerita tentang ada kaitan dengan setan-setan jugalah. Kisah seorang ahli muzik yang dia ni dikatakan membuat perjanjian dengan setan supaya setan tolong dia jadi seorang ahli muzik yang terkenal, dan pada masa yang sama dia dikatakan boleh main not-not muzik yang sangat-sangat sukar yang manusia biasa tak boleh main lah. Jadi kalau kau nak tahu cerita tentang perjanjian manusia dengan setan, siapa orangnya, tonton video Abang daripada mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Dekat dunia ni ada banyak ahli muzik yang terkenal, dan kebanyakan ahli muzik yang terkenal ni sebab dia boleh main not-not tertentu. Dia punya tingkat kesulitan not tu dia je yang boleh main, orang lain tak boleh. Jadi disebabkan itu dia akan jadi seorang ahli muzik yang terkenal. Disebabkan bakat ni yang terkenal ni, bakat dia yang susah ni, jadi kebanyakan ahli-ahli muzik ni dikatakan dia buat perjanjian dengan setan. Sebab itu dia boleh main not-not muzik yang sangat sukar untuk manusia biasa main. Pemuzik yang pertama adalah Robert Johnson, iaitu seorang lelaki yang boleh bermain gitar tung, tapi cara dia main gitar tu sangat-sangat unik yang tak boleh terfikir di orang. Dia dikatakan hidup di antara tahun 1911 hingga 1938 dekat Amerika Syarikat. Dia punya popularnya, korang tahu tak majalah Rolling Stone, majalah muzik dekat Amerika Syarikat kan? Jadi majalah Rolling Stone letakkan dia ni sebagai tangga kelima di antara 100 orang yang paling terror main alat muzik, dan alat muzik yang dia mainkan adalah gitar. Jadi disebabkan dia ni memang pandai gila main gitar, jadi beredarlah satu cerita kononnya dia ni sebenarnya buat perjanjian dengan setan, sebab itu dia terror main gitar. Ceritanya bukan bermula waktu dia dah besar tau, dia bermula sejak dia daripada sekolah menengah lagi. Waktu dia di sekolah menengah, sebenarnya asal-asalnya mengikut kata-kata kawan dia ni tak pandai langsung main gitar. Tiba-tiba satu hari dia terus jadi jago main gitar, boleh main not-not yang pelik. Jadi disebabkan itu ramai yang percaya sebenarnya dia ni buat perjanjian dengan setan. Pada umur dia 18 tahun, tiba-tiba dia terror main gitar. Habis tapau semua kawan-kawan dia. Tapi kawan-kawan dia pelik. Macam mana tiba-tiba tak boleh langsung pegang gitar, tiba-tiba boleh main gitar dengan not-not yang pelik. Jadi disebabkan itu, timbul cerita sebenarnya dia ni buat perjanjian dengan setan. Ditambah pula si Johnson ni sebenarnya mengaku yang dia sebelum ni memang tak pandai main gitar, tapi dia buat perjanjian dengan setan. Lepas dia buat perjanjian dengan setan, barulah dia pandai main gitar. Ceritanya bermula waktu tu umur dia 18 tahun dia depressed tau. Dia kawan-kawan dia sama belajar, kawan-kawan dia ada banyak aktiviti, tapi dia ni hanya terkurung kat rumah. Dia jadi depressed, jadi tertekan. Waktu ni lah dia mengaku sendiri tau. Dia kata waktu ni ada satu lelaki yang mengaku dia sebagai iblis datang dan offer, apa yang kau nak aku akan tunaikan. Dan Johnson ni bila dengar iblis tu bagi tawaran, dia pun cakap dia teringin nak jadi seorang pemain gitar yang sangat famous dengan memainkan not-not gitar yang pelik-pelik. Dan tu jugalah iblis tunaikan permintaan dia, dan sejak daripada tu dia boleh main gitar kau terror punya. Tapi ada satu cerita yang pelik, iaitu waktu perjanjian dia dibuat, dia ada timbal balik lah. Kalau setan tu bagi kelebihan, dia ada timbal balik, iaitu setan tu beritahu kau akan mati tiba-tiba akibat serangan jantung pada umur 27 tahun. Dia ceritakan benda ni pada kawan-kawan dia. Umur 27 tahun nanti aku akan mati weh. Tapi memang nak dijadikan cerita kan. Betul, tepat masuk hari jadi dia masuk hari jadi ni yang ke-27, dia betul-betul mati sebab serangan jantung. Adakah ada kaitan dengan iblis tu? Adakah betul ceritanya? Wallahualam. Ahli muzik yang kedua bernama Giuseppe Triniti. Dia dikatakan hidup lebih kurang tahun 1760 lebih hingga 1770. Kira zaman-zaman dulu lah ni, zaman-zaman hantu wah macam tu. Pada zamannya, dia ni terkenal sebagai seorang yang memang pakar main biola. Tak ada orang yang boleh main biola sepandai dia. Memang hebat gila lah nak kata zaman-zaman tu kan. Abang pun baru tahu zaman tu ada biola. Tapi dia ni ada satu sikap yang pelik lah, iaitu dia ni cepat terasa. Emosinya cepat berubah-ubah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang marah. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dia, iaitu kelebihan dia boleh main biola dengan baik gila, dan keburukan dia adalah dia punya emosi dia berubah-ubah. Dan selain daripada tu, dia ada sikap buruk lain, iaitu dia ni suka banding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Dia selalulah kutuk-kutuk ahli muzik, terutama yang main biola. Dia kata, oh orang tu biola tak bagus lah, orang ni main biola tak bagus lah, akulah yang paling hebat lah, akulah yang paling terror. Itu sifat buruk je. Tapi pada masa yang sama, pada satu hari
tiba-tiba dia dengar ada satu mainan biola yang lebih sedap daripada dia. Sejak daripada itu, dia ni senang depres sebab dia rasa, dia ingat dia seorang yang paling terror main biola tau. Tiba-tiba ada orang lain yang lagi terror main biola. Sejak daripada itu, dia kurung diri dia dalam bilik. Dia tak nak keluar. Dan dalam bilik tu hari-hari dia main biola sebab dia nak kalahkan pemain biola yang pada pandangan dia tu lebih hebat daripada dia. Mengikut catatan dia, pada satu hari waktu dia kurung-kurung diri dalam bilik tu, dalam tengah dia tidur, ada datang seorang lelaki yang mengaku sebagai iblis. Lepas tu si iblis ni cakap, aku boleh jadikan kau sebagai pemain biola yang paling cun, yang paling hebat di dunia pada waktu tu. Dan si Trinity ni rasa macam, biar betul kan. Jadi dia pun terimalah pelawaan daripada iblis tu. Jadi bila dia terima pelawaan daripada iblis tu, dan tu juga iblis tu gesek biola depan dia. Ini dalam mimpi tau, dalam mimpi. Lepas habis iblis tu main biola depan si Trinity ni, dan tu juga si Trinity ni terbangun daripada tidur. Dan dia masih boleh ingat tau apa not-not lagu yang si iblis ni sampaikan. Dia pun memang terus bangun, terus cari kertas, cari pen, dia tulis balik not-not lagu yang dimainkan oleh iblis tu. Dan lepas dia salin semua lagu, not-not lagu tu, dia mainkan semula not-not lagu tu. Dan sejak daripada tu, not lagu tu menjadi not lagu yang paling berhantu. Semua orang suka dengan not lagu tu. Sampaikan si Trinity ni bagi nama untuk not lagu tu. Dan lagu tu bernama Devil Thrill Sonata. Tapi mengikut cakap Trinity, sebenarnya lagu tu hanyalah separuh daripada lagu yang dimainkan setan depan dia, yang dimainkan iblis depan dia dalam mimpi itu. Dia tak dapat nak salin semua. Korang bayangkanlah kalau betul-betul si Trinity ni boleh mainkan lagu seperti iblis tu mainkan, abang rasa terus jadi iblis dia. Pemuzik ketiga yang dikatakan mempunyai perjanjian dengan setan iaitu Niccolo Paganini. Dia ni orang Itali tau, hidup di antara tahun 1780 lebih hingga 1840 lebih kurang macam tu lah. Dan dia ni juga adalah pemain biola yang paling hebat pada zaman dia. Sama macam cerita Trinity, tapi Trinity tu pada zaman 17 lebih kan, 16-17. Ini ni antara zaman 17 ke 18. Dia menjadi pemain biola yang paling hebat pada waktu tu. Mengikut saksi-saksi yang ada pada waktu tu, si Paganini ni boleh mainkan not-not lagu yang sangat-sangat susah yang tak boleh dimainkan oleh manusia. Jadi dah bila sehebat sangat main, orang mulalah bercakap-cakap, sebenarnya dari mana datangnya bakat si Paganini ni kan. Jadi adalah cakap-cakap orang, rumus-rumus yang mengatakan sebenarnya Paganini ni buat perjanjian dengan setan, sebab itu dia terror main biola. Tapi rumus-rumus ni memang tak ada dasar lah. Antara rumus yang paling terkenal ialah dia buat perjanjian setan waktu tu umur dia 6 tahun tau. Dalam umur 6 tahun tu dia didatangi oleh iblis, dan depan iblis tu dia cakap dia nak jadi seorang pemain biola yang paling terkenal. Tapi ingat tak ada asas benda ni. Dia macam cakap-cakap orang je lah. Tapi bila orang tanya dengan Paganini ni, betul ke kau ni buat perjanjian dengan setan? Paganini senyum je. Dia tak cakap ya, dia tak cakap tak. Jadi disebabkan tu ada dua golongan tau. Satu golongan yang sangat mengkagumi Paganini sebab dia berjaya memainkan muzik-muzik biola yang pelik-pelik. Dan ada satu golongan ni yang takut dengan Paganini sebab pada waktu tu orang yang buat perjanjian dengan setan memang orang takut tau. Yelah, dengan setan kan. Jadi waktu tu mungkin agama waktu tu agak kuat. Jadi bila dengar si Paganini buat perjanjian dengan setan, ada golongan yang takut dengan dia. Pada tahun 1840 Paganini meninggal. Jadi walaupun Paganini meninggal pada waktu tu, rumours tentang dia ni buat perjanjian dengan setan masih lagi berterusan tau. Ada kesan buruk, iaitu pihak gereja tak nak uruskan jenazah dia. Akhirnya mayatnya berjaya dikebumikan dengan sebaik-baiknya sebab tadi ditolak oleh pihak gereja kan. Dan akhirnya pihak gereja bersetuju untuk mengkebumikan mayat dia elok-elok di tanah perkuburan Kristian selang 36 tahun. Rumours punya teruk lah. Rumours tu yang menyebabkan dia punya mayat dikebumikan selang 36 tahun. Sebab gereja semua percaya yang dia ni buat perjanjian dengan setan. Dia pun tak pernah menafikan kan. Ahli muzik yang seterusnya yang katanya buat perjanjian dengan setan iaitu seorang lelaki yang bernama Philippe Musat. Dan dia ni orang Perancis. Dia hidup di antara tahun 1750 lebih hingga 1840 lebih macam tu. Dia ni ada satu kebaikan lah, dia kata kebaikan lah, iaitu dia ni boleh main alat muzik
dan dia menjadi sangat terkenal sebab dia suka buat konsert dekat kawasan-kawasan slum area tau, kawasan-kawasan orang susah. Sebab dia punya prinsip adalah dia nak orang-orang susah ni menikmati muzik yang dia mainkan supaya orang-orang susah ni berasa tenang hidupnya. Itu baiknya lah dia. Dan satu lagi benda yang dia terkenal ialah selain daripada dia suka main dekat kawasan-kawasan orang susah, kawasan-kawasan slum area kan, dia ni suka buat konsert tau. Dia sediakan tempat duduk, dia juga yang buat panggung, dia buat stage. Tapi tempat pada zaman dulu, waktu-waktu zaman tu, kalau nak buat panggung, dia orang akan kalau dia orang nak buat konsert, dia orang akan buat dalam satu panggung yang besar, yang meriah tau. Tapi si lelaki ni yang namanya Felipe ni, dia buat konsert dekat kawasan terbuka, dekat padang yang latar belakangnya air terjun, latar belakangnya hutan-hutan. Pada waktu tu, itu bukan satu kebiasaan tau. Itu macam pelik. Kalau sekarang orang lebih suka buat konsert dekat dengan alam, air terjun, belakang tu ada hutan, ada air terjun, ada kolam, ada air pancut. Tapi pada zaman tu tak, orang lebih suka buat dalam dewan. Tapi dia ni lain, dia suka buat konsert open air. Pada masa yang sama juga, bila dia buat konsert, dia suka tambah muzik-muzik lain tau. Ada macam orkestra. Pada waktu tu mungkin masyarakat macam orang-orang macam rasa pelik kalau dia orang mungkin lah waktu tu konsert kalau main biola ya biola, kalau main gitar ya gitar, kalau main nyanyi soprano ya soprano, tak ada muzik-muzik tambahan. Tapi dia ni bila dia main satu alat muzik, dia main disertakan dengan beberapa bunyi burung dia letak, atau bunyi air mengalir dia letak. Benda tu memang bukan satu kebiasaan pada waktu tu. Lepas tu waktu dia buat konsert, dia suka berinteraksi dengan penonton tau, cakap-cakap dengan penonton. Dan pernah terjadi satu peristiwa, dia baling tongkat yang dia buat macam tu kan. Dia baling tongkat dia, abang tak tahu nama tongkat tu dia baling pada penonton. Waktu penonton bersorak, lepas tu dia galakkan waktu dia buat konsert, waktu dia mainkan alat muzik, orang-orang digalakkan untuk menari, bergembira. Itu cara dia. Unik. Tapi pada waktu tu, orang anggap tu sebagai ini mesti ada perjanjian dengan setan ni. Dan gosip, iaitu rumours tentang dia ni buat perjanjian dengan setan memang tersebar lah. Satu Perancis tersebar. Tapi tak ada bukti asas yang mengatakan dia ni buat perjanjian dengan setan. Ceritanya dia dikatakan buat perjanjian dengan setan sebab dia selalu buat konsert yang pelik-pelik. Waktu tu pelik sikit setan agaknya lah kan. Jadi disebabkan tu dia antara ahli muzik yang dikatakan membuat perjanjian dengan setan, sebab itu dia terror buat konsert dan main alat muzik. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini pengetahuan tambahan lah abang nak ceritakan ke korang tentang beberapa ahli muzik yang dikatakan ada perjanjian dengan setan, sebab itu diorang sangat terror main alat muzik. Ada yang betul, ada yang tak. Tapi bagi abang, bakat tu tetap bakat lah kan. Mungkin waktu tu bakat tu rasa unik. Sebab itu bila orang dengar, ini lain daripada manusia biasa ni, mesti setan ni. Macam tu lah lebih kurang. Jadi terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Harap kita berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.